Astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika rasulika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika rasulika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Amma ba'd. Insyaallah pada malam ini kita menyambung kepada perbahasan ingin ku balas cintamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita ceritakan di antara langkah-langkah mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semalam telah kita ceritakan juga bagaimana detik-detik kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan para isteri-isterinya dan meminta keizinan agar detik-detik hari-hari terakhir Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berada di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ta'ala. Begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, menyampaikan khutbah yang terakhir yang hanyalah difahami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Di saat itu Rasulullah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya seorang hamba diberi pilihan oleh Allah di antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah. Lalu dia memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan akhirat yang lebih lagi dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma la aisha illa aisyal akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan melainkan kehidupan di akhirat. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mencelah dan menangis ketika itu, sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh semua pintu-pintu masjid ditutup kecuali pintu Sayyidina Abu Bakar yang tidak ditutup selama-lamanya. Baginda kemudiannya berdoa buat mereka semua, doa terakhir baginda sebelum wafat, semoga Allah SWT melindungi kamu, semoga Allah SWT menolong kamu, semoga Allah SWT menguatkan kamu. Dan kata-kata terakhir baginda ditujukan kepada umatnya sebelum baginda turun daripada mimbar dan
baginda Nabi SAW menyebutkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, sampaikan salamku kepada orang yang mengikutiku daripada kalangan umatku sehingga hari kiamat. Kemudian baginda dipapah kembali ke rumah, di mana anak ataupun putera kepada Sayyidina Abu Bakar bernama Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu ta'ala datang membawa kayu siwak di tangan yang diambil oleh Sayyidatina Aisyah. Kayu siwak tersebut lalu dimasukkan di dalam mulutnya sambil Sayyidatina Aisyah menggunakan kayu siwak itu bagi melembutkannya. Apabila bercampur air liur dengan Sayyidatina Aisyah, lalu diserahkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatina Aisyah mengatakan, di antara kurniaan Tuhanku kepadaku adalah berkumpulnya air liurku dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kewafatan baginda. Puteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Fatimah. Datang kemudiannya, dia menangis kerana pada kebiasaannya apabila Fatimah datang, Fatimah Az-Zarah radhiyallahu anha ta'ala datang, Rasulullah SAW akan berdiri menyambut dan cium keningnya. Tetapi tidak kali ini Rasulullah SAW benar-benar sakit dan tidak mampu berdiri. Rasulullah SAW berkata, mari ke sini wahai Fatimah. Rasulullah SAW seolah-olah membisikkan sesuatu di telinganya. Lalu menangislah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha ta'ala. Pada ketika lain, baginda berkata, mari sini wahai Fatimah. Baginda Nabi SAW seolah-olah membisikkan sesuatu di telinganya. Tetapi kali ini Fatimah ketawa. Setelah kewafatan baginda, Fatimah ditanya tentang keadaan itu, lalu dijawab olehnya. Baginda berkata kepadaku kali pertama, wahai Fatimah, ayahanda akan meninggal dunia pada malam ini. Maka aku menangis. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kali kedua, wahai Fatimah, engkaulah di antara ahli keluargaku yang pertama akan mengikutiku. Sebab itulah aku ketawa. Kerana tidak berapa lama itu, selepas daripada wafatnya Rasulullah SAW, baginda wafat juga puteri kesayangannya Sayyidatina Fatimah Az-Zarah radhiyallahu anha ta'ala. Kemudian Rasulullah berkata, minta keluar siapa yang berada di sisiku. Baginda berkata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, wahai Aisyah, dekatlah ke sini. Baginda berbaring di atas dada isterinya. Sayyidatina Aisyah berkata, baginda mengangkatkan tangannya ke langit sambil berkata, Rafiqul ala, Rafiqul ala, ke tempat yang tinggi, ke tempat yang tinggi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala mengetahui bahawa ketika itu baginda disuruh memilih antara kehidupan dunia ataupun Rafiqul ala al-akhirah. Maka Rasulullah SAW lebih lagi memilih kepada akhirat. Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, malaikat maut berdiri di pintu. Dia meminta izin untuk datang kepadamu, sedangkan dia tidak pernah meminta izin kepada sesiapa pun sebelumnya. Rasulullah SAW mengizinkannya. Malaikat maut masuk dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah mengutusku dan aku memberikan kepada kamu pilihan antara terus hidup di dunia atau kembali kepada Allah.
Lalu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rafiqul a'la, Rafiqul a'la. Malaikat maut lalu berdiri di sisi kepala baginda yang mulia dan berkata, wahai ruh yang baik, ruh Muhammad bin Abdullah, keluarlah kepada keredaan Allah dan Rabbku meridainya dan tidak memarahinya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala berkata, tangan Rasulullah jatuh ketika itu dan kepalanya terasa berat di dadaku. Aku tahu bahawa Rasulullah telah wafat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala selanjutnya berkata, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan kerana kebingungan. Aku hanya keluar dari bilikku menuju ke masjid di mana ramai sahabat berkumpul dan berkata, Rasulullah wafat, Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah wafat. Sebelum wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kepedihan sakratul maut itu yang begitu hebat sekali, sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala pernah berkata, ma'abitu ahadan bihawni mautin ba'da alladhi ra'aita min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak lagi berasa cemburu dengan melihat mudahnya kematian seseorang selepas melihat keperitan saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah menanggung kesakitan itu yang begitu hebat sekali, yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelupkan tangannya ke dalam air ketika itu, dan Rasulullah ketika itu berdoa dan tangannya itu diusap ke wajahnya dan berdoalah Rasulullah, Allahumma inni ala ghamaratil maut atau sakratil maut. Ya Allah, bantulah aku menghadapi keperitan maut. Kerana perih, sangat pedih ketika itu. Begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu melihat kepada Sayyidina Jibril alaihi salam yang berpaling kepada baginda, kerana Jibril alaihi salam tidak sanggup, tidak mampu lagi untuk melihat kesakitan yang ditanggung oleh kekasihnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid serta-merta menjadi riuh dengan tangisan kesedihan yang teramat sangat lantaran umat kehilangan kekasih yang paling dicintai, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karamallahi wajhah hanya mampu duduk termenung. Adapun Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu taala seperti anak kecil memegang tangan kanan dan kirinya. Adapun Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu taala pula tidak dapat menerima hakikat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada sambil berkata, siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat akan aku pancung kepalanya dengan pedang ini. Baginda hanya pergi bertemu Tuhannya seperti mana Nabi Musa AS pergi menemui Tuhannya. Kerana begitu kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar itu. Lalu perasaan Sayyidina Umar ketika itu dikawal oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Hanya dialah yang dapat mengawal perasaan sedih. Dan selepas itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala masuk ke dalam bilik sambil memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai orang yang paling dikasihi dan paling disayangi, wahai bapaku. Dengan penuh kesedihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu telah mencium baginda berkata, engkau tetap mulia ketika hidup atau meninggal dunia. Dan diriwayatkan juga Rasulullah tetap berbau harum ketika itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala keluar dan menemui orang ramai di masjid sambil berkata kepada mereka, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan sesiapa yang menyembah Allah,
sesungguhnya Allah tetap hidup tidak mati. Itulah yang telah menyedarkan kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, aku pun keluar sambil menangis. Aku mencari tempat untuk bersendirian agar boleh menangis sendirian. Sallallahu alaika ya Sayyidina ya Habibina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah detik-detik kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam ini tuan-tuan dan puan adalah siri yang terakhir untuk kita bicarakan tentang ingin ku balas ingin ku balas cintamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya selepas pada solat fardu, tuan-tuan dan puan yang mati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupa untuk kita itu berterima kasih kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan mengucapkan jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh, semoga Allah membalas bagi pihak kami apa saja yang layak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Munziri, yang menyebutkan barang siapa yang membacanya sekali jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu, maka dia telah menyibukkan 70 malaikat menulis ganjarannya selama 1000 pagi. Jadi itulah yang boleh kita baca sebagai kita itu membalas jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, bacalah selawat untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Ya Allah, rahmatilah penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tempatkanlah baginda di kedudukan yang hampir di sisimu pada hari kiamat. Sebagaimana hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah, maka wajiblah dia mendapat syafaatku. Kita masuk kepada bab yang terakhir, iaitu untuk kita kenal betul-betul kepada Sayyidina Rasulullah SAW secara ringkas, kerana kuliah ini hanya terbatas saja sampai kepada waktu Isyak. Jadi bentuk tubuh baginda Nabi SAW, ketika menerangkan bentuk tubuh Nabi SAW, Ummu Ma'bad berkata, aku melihat seorang lelaki yang begitu indah wajahnya, tidak terlalu kurus badannya dan tidak terlalu gemuk, tampan dan kacak orangnya, hitam matanya, panjang bulu matanya, lunak suaranya, panjang lehernya, iaitu ideal, lebat janggutnya, lentik bulu alisnya. Jika dia diam, tampak ketenangannya. Jika dia berbicara, tampak kehebatannya. Dari jauh kelihatan dia begitu kacak dan lebih nyata dan terang kelihatan kacaknya ketika dia dekat. Manis kata-katanya, tidak terlalu panjang ketika berbicara dan tidak terlalu ringkas. Kata-katanya umpama manik yang menikam yang tersusun indah. Sederhana, tinggi, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jika bertiga, dialah yang paling indah dan yang paling utama. Sahabat-sahabatnya taat kepadanya. Jika dia berbicara, semua mendengar. Jika dia menyuruh, semua menurut suruhannya. Wajahnya selalu senyum dan percakapannya tidak ada yang sia-sia. Itulah dia Rasulullah SAW dalam bentuk tubuhnya. Sebagian ulama meringkaskan bentuk fizikal tubuh baginda Nabi SAW yang mulia, seperti wajahnya bundar menawan bersinar seperti cahaya purnama. Warna kulitnya putih kemerah-merahan, mulutnya lebar, giginya indah,
Matanya hitam dan tajam, bulu matanya panjang dan lentik. Rambutnya berombak, tidak kerinting dan tidak lurus, hitam dan sedikit beruban. Pada akhir hayatnya hanya terdapat 20 helai uban saja. Ubannya di kepala, bawah mulutnya dan pada kedua-dua tepi muka. Sebagian rambut ada kemerah-merahan kesan minyak wangi. Rambutnya berjuntai hingga ke cuping telinga, kadang-kadang sehingga antara cuping telinga, dan ada kalanya sehingga kedua-dua bahunya. Lebat janggutnya, ada bulu nipis dari dada ke pusatnya, panjang lehernya. Tubuhnya cantik, tidak tinggi, tidak rendah, tidak kurus, tidak gemuk. Beratnya seimbang, tidak ringan dan tidak berat. Dadanya bidang, sendi-sendinya agak luas. Kedua-dua kaki dan tangannya mantap. Tapak tangannya luas, terbuka, lembut dan halus. Tumitnya nipis, tidak banyak daging. Di bahagian atas bahu kirinya melekat tanda kenabian khatamun nubuwah, iaitu sebesar telur burung merpati. Akhlaknya baginda Nabi SAW, baginda sering kali diam, berbicara ketika perlu. Perbicaranya fasih, ringkas dan padat. Menghadapkan seluruh tubuhnya jika berbicara dengan seseorang. Kalau ada orang yang memanggil, dia akan memusingkan keseluruhan tubuhnya. Hatinya selalu sedih, inginkan umat dalam kebaikan dan terlepas daripada azab Allah Azza wa Jalla. Selalu menundukkan pandangan, tanda tawadu. Berfikir terus menerus, menghargai walau sekecil-kecil nikmat tanpa memperkecil-kecilkannya. Tidak pernah mencela makanan. Apabila suka, baginda akan makan jika tidak ditinggalkan tanpa mencelanya. Tidak pernah marah yang ada kaitan dengan urusan dunia. Marah tidak kerana nafsu. Apabila kebenaran dicerobohi, baginda akan bangkit mempertahankannya. Apabila marah, baginda Nabi SAW akan memalingkan mukanya. Apabila senang, baginda Nabi SAW akan memejamkan matanya. Tidak pernah berkata kotor, berbuat keji dan melampaui batas. Itulah dia Sayyidina Rasulullah SAW dengan akhlaknya. Tidak pernah berteriak-teriak di pasar. Tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, malah baginda memaafkan dan berlapang dada. Tangan baginda tidak pernah memukul selain untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila menghadapi dua perkara, baginda memilih yang paling mudah selagi ia bukan dalam perkara maksiat. Di rumah, baginda adalah manusia biasa yang membasuh pakaian, memerah susu dan membuat sendiri segala keperluan diri. Ketika duduk atau berdiri, baginda sering berzikir. Raut wajahnya selalu ceria, perangainya dapat dicontohi dengan mudah, lemah lembut dan peramah. Tidak pernah bersikap kasar dan bertindak kasar. Berteriak-teriak, lebih-lebih lagi mencela orang lain. 3 perkara yang dijauhi: perselisihan, bongkak dan segala yang tidak diperlukan. Tidak pernah mencela dan memaki hamun orang lain. Tidak pernah mencungkir rahsia orang lain. Tidak pernah berbicara kecuali sesuatu yang menjanjikan pahala. Perbicaraannya mengkau sesiapa pun yang mendengarnya, lalu terpegun seolah-olah ada burung melintas di atas kepala mereka. Sesiapa yang melihat baginda sepintas lalu akan merasa gerun dan hormat terhadap. Sesiapa yang selalu bergaul dan telah dekat mengenali baginda Nabi SAW akan menyayanginya sepenuh jiwa raga. Baginda pasti memberi tempat kepada orang yang ingin duduk dan tidak membezakan di kalangan mereka. Sesiapa yang meminta sesuatu pasti dipenuhinya, atau jika sebaliknya ditolak dengan tutur kata yang lemah lembut. Tangan baginda selalu terbuka kepada sesiapa saja tanpa pilih kasih. Baginda adalah bapa bagi mereka semua. Di manapun baginda SAW berada, di situlah terpancar cahaya ilmu, sikap malu dan sabar serta amanah. Tidak ada yang berani meninggikan suara di hadapan baginda kerana kewibawaannya. Semua mengakui keutamaannya kerana ketakwaannya, menghormati orang tua, menyayangi yang kecil, mengutamakan orang yang ada hajat, menjaga keperluan dan kebajikan orang asing. Tidak terus memotong percakapan orang lain. Jika perlu, baginda tunggu dan berhenti berkata atau baginda berdiri. Paling berlapang dada, paling tepat dalam berbicara, paling halus kepribadiannya, paling ramah dan beradab dalam pergaulan dan muamalahnya.
Itulah dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini sebenarnya adalah kuliah terakhir kita tentang ingin ku balas cintamu ya Rasulullah. Sama-sama kita menadah tangan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu dikumpulkan oleh Allah SWT bersama kekasihnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rambutna bihi sirbina fi darbihi. Zuqna haqiqati hubbihi isqina min syurbih. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letakkanlah kami dalam kumpulannya, rasakanlah kami kelazatan cinta sebenar kepadanya. Berikanlah kami daripada minumannya, jadikanlah rohnya merindui kami. Lembutkanlah hatinya kepada kami, masukkanlah kami dalam lingkungannya, jadikanlah kami kekasihnya. Jadikanlah kami orang yang membantunya. Jadikanlah kami daripada kalangan orang yang menjaga dan memeliharanya. Angkatkanlah tahiyat dan salam kami ke hadratnya pada ketika ini. Ya Allah, sampaikanlah kepadanya daripada kami sebaik-baik selawat daripada penduduk langit dan bumi, juga salam dan keberkatan. Ya Allah, jadikanlah roh Muhammadiyahnya merindui kami. Tambahkan kami kerinduan daripada roh ini. Bukakanlah kepada kami sebesar-besar futuh. Jadikanlah kami pejuangnya. Jadikanlah kami penolongnya. Jadikanlah kami orang yang mendapat limpahan cahaya. Jadikanlah kami orang yang beramal dengan peninggalannya. Pakaikanlah kami akhlak dengan akhlaknya. Pakaikanlah kami adab dengan adabnya. Jalankanlah kami pada jalannya. Masukkanlah kami dalam kumpulannya. Berikanlah kami minum dengan keadaan perhatiannya. Janganlah pisahkan kami dengannya ketika masih hidup. Janganlah pisahkan kami dengannya kematian. Janganlah pisahkan kami dengannya pada hari pembalasan nanti. Jalankanlah kami bersama-sama di atas sirat lebih laju daripada kedipan mata. Ya Allah, kurniakanlah kami berjalan bersama mereka, yakni Ahlul Bait dan orang-orang soleh, melintasi sirat dan melintasinya bersama-sama mereka menuju ke tempat yang paling mulia, yakni syurga, dan ke tempat tinggi di negeri kemuliaan dan tempat rahmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana yang dijanjikan tuan-tuan dan puan rahmati Allah SWT, kita berikan kepada tuan-tuan ijazah selawat, 2 selawat oleh alim Quraisy, iaitu Imam Syafi'i, yang menzahirkan kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang pertama yang disebut sebagai selawat adadiyah. Ini bagi orang yang menuntun. Yang tidak menuntun, maka tidak adalah ijazah. Bagi yang menuntun saja, kita ijazahkan selawat adadiyah ini. 2 selawat yang dibaca oleh Imam Syafi'i, iaitu menunjukkan, menzahirkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammadin kama amarta bi salati alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala Sayyidina Muhammadin kama tanbaghi salatu alaihi. Ya Allah, limpahkanlah selawat rahmat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak orang yang berselawat kepadanya. Limpahkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak orang yang tidak berselawat kepadanya. Limpahkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana selawat yang engkau perintahkan kepadanya.
limpahkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau suka agar dibacakan selawat ke atasnya, dan limpahkanlah pula selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana seharusnya selawat ke atasnya. Di dalam syarah Al-Dalail bahawa ada seorang bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lalu orang itu bertanya apakah yang telah Allah lakukan kepada Tuhan. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjawab, Allah telah mengampuni aku. Orang itu bertanya, dengan amalan apa? Maka dijawab oleh Imam Syafi'i, dengan 5 kalimah yang aku gunakan untuk bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya lagi, bagaimana bacaannya? Maka itulah yang dibacakan selawat tadi yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, tanda kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawat yang kedua, lafaz selawat Imam Syafi'i yang masyhur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama zakarak zakiruna wa fala an zikrihil ghafilun. Ya Allah, limpahkanlah selawat rahmat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama mana sebanyak ingat kepadanya dan orang yang ingat, dan selama mana sebanyak lupa kepadanya oleh orang yang lupa. Di dalam beberapa kitab yang lain, selawat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditulis sebagai berikut: wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin adada ma zakara zakiruna wa adada ma ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli ala sayyidina. Dan semoga Allah melimpahkan selawat rahmat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak mana ingat kepadanya dan orang yang ingat, dan sebanyak mana lupa kepadanya oleh orang yang lupa. Selawat Imam Syafi'i ini disebut oleh Ibn Qasim Al-Ghazi di dalam kitabnya yang terkenal Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Abu Suja', dan juga disebut oleh Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya Ar-Risalah dengan sedikit perbezaan lafaz. Kedua-duanya boleh diamalkan. Imam Al-Muzani, murid kepada Imam Syafi'i, berkata, aku bermimpi melihat Imam Syafi'i lalu bertanya kepadanya, apakah yang telah dilakukan oleh Allah terhadap guru? Maka Imam Syafi'i menjawab, Allah telah mengampunkan aku berkat selawat yang aku tulis di dalam kitab Al-Risalah. Lalu dibacakan oleh Imam Syafi'i selawat tadi itu. Dan juga di antara kaedah bagi tuan-tuan yang menonton untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Arif Billah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Sa'adah Ad-Dararain fi As-Salah ala Said Al-Kaunin bahawa sebagian orang soleh mengatakan, sesiapa yang ingin melihat keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hendaklah berwuduk ketika hendak tidur dan duduklah di tempat tidur yang bersih, kemudian hendaklah dia membaca surah Asy-Syams sekali. Surah Asy-Syams, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, sampai akhir ayatnya wala yakhafu uqbaha. Baca sekali ketika itu. Kemudiannya baca surah Al-Lail sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yakhsha wan-nahari idza tajalla, sampai kepada wala sawfa yarda. Kalau tuan-tuan yang nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baca surah At-Tin sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wat-turi sinin, sampai kepada alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kemudian kita mengucapkan bala zalika minasyahidin. Baik. Jadi kesemuanya itu 3 surah tadi sebelum kita tidur. Kemudian banyakkan membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak pun 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Ya Allah, limpahkanlah selawat rahmat
ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan Rasul-Mu, Nabi yang ummi, juga di atas, ke atas keluarganya dan para sahabatnya, dan berkatilah serta limpahkanlah salam ke atas mereka. Kemudian berdoalah. Selepas itu, Allahu Rabbal Baladil Haram wal hili wal harami wal zuqni wal maqam Iqra' ala ruhi Sayyidina Muhammadin minnas salam. Ya Allah, Tuhan yang memelihara negeri haram, negeri-negeri halal di luar tanah haram, negeri haram, rukun dan makam Ibrahim, sampaikan salam daripada kami kepada ruh penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas membacanya, jangan berkata-kata lagi dengan sesiapa. Setelah membaca dan membuat apa-apa amalan sunnah sebelum tidur, terus tidur pada lambung atau rusuk kanan sambil berselawat ke atas Nabi sampai tertidur. Amalan ini buatlah selama 7 malam berturut-turut. Orang yang ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib menambah amalan, iaitu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang sesuatu sesuai dengan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi semua perkara ataupun semua tempat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat kita sampaikan untuk kuliah terakhir ini. Mudah-mudahan Allah SWT akan mencampakkan benih kecintaan mahabbah kepada kekasihnya, iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para ulama seumpama Imam Bushiri menggambarkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun Sayyidul Qaunin wal Saqalain wal fariqaini min arbin wa min ajam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penghulu dua alam, dunia dan akhirat, penghulu jin dan manusia, dan pemimpin bangsa Arab dan bangsa Ajam, iaitu selain Arab. Itulah lantunan-lantunan yang dibacakan oleh Imam Bushiri. Jadi ampun dan maaf daripada saya selama 16 siri yang telah kita sampaikan kuliah secara online. Ingin ku balas cintamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini malam ini adalah malam yang terakhir. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua dan mengampunkan dosa-dosa kita semua, dan Allah SWT akan menjadikan kita orang yang akan bertemu dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga sangat suka untuk bertemu dengan kita nanti. Dan kita tutuplah doa untuk seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, akan dipandang dengan pandangan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma fas ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutupilah kekurangan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kecukupan untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah urusan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kesihatan untuk umat Sayyidina
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lindungilah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.